Dan sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa sekalian orang, bahawa sekalian orang apabila melihat mereka itu akan seseorang yang zalim, maka tiada di tengah mereka itu apa-apa yang dikerjakan oleh si zalim itu, nescaya hampirlah bala akan diratakan kepada mereka dengan dera daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ni makin banyak ni kezaliman terang-terangan ni, yang nak kena buang kerja, yang kena gugut, yang kena ambil tindakan, yang dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca Baharul Mazi jilid yang ke-15, bab yang ke-8, bab ma jaa fi nuzulil azab idza lam yughayyiril munkar. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan turun azab Allah apabila tidak diubah kemungkaran. Hadis yang kita akan baca ni insya-Allah ialah hadis yang sahih. Berbunyi an Abi Bakr As-Siddiq annahu qala, ayuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi minhu. Hadis sahih daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, katanya, hai manusia, bahwasanya kamu membaca ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai sekalian orang yang beriman, lazimkan olehmu akan dirimu, tiada memberi mudarat akan kamu sesiapa yang sesat apabila kamu mendapat petunjuk. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas, sesungguhnya manusia, idza ra'awul zalim, apabila melihat mereka itu akan kezaliman, falam ya'khudhu ala yadayhi, maka tiada mengambil mereka akan tangannya, au syaka,
ay ya'ummahumullahu bi'iqabi minhu, hampirlah bahawa diumum akan mereka itu Allah akan dera kepada mereka. Hadis yang kita bacakan ialah hadis yang sahih. Baik, jadi Nabi sebut dalam hadis yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iaitu kata Nabi, siapa-siapa yang melihat sesuatu yang zalim lalu tak diambil dengan tangannya, maknanya tak diubah, tak disekat, tak dihalang, dibiarkan kezaliman itu berlaku, maka hampirlah, kata Nabi, akan diumumkan oleh Allah bahawa orang ni akan dapat balak daripada Allah. Allah sendiri umum balak turun. Hari ni kezaliman macam-macam. Cikgu sekolah pun tak boleh guna surau. Surau pula buat sebelah dengan jamban budak-budak. Pasal apa? Pasal tak cocok. Cikgu tu yang duk mengajar budak-budak ilmu ni berpuluh-puluh tahun, Pak Sai menatang tu punya Pak Sai tak boleh semayang dalam surau. Besar sungguh menatang tu, lebih daripada semayang pada Allah Ta'ala. Sampai jadi zalim pada orang ni. Apa benda sebenar ni yang dia nak ni? Baik, ketahuilah wahai saudaraku, mungkar itu ialah segala perkara yang dilarang syarak, seperti zina. Kita tengok ada negara Arab dah membenarkan orang yang belum kahwin tinggal serumah. Ya, dulu kita tengok tok Arab ni kira kemah lah kat so. Sebut saja Arab, amboi. Orang mana tu? Orang Arab. Nak harakat oi. Belajar di mana? Arab. Lagi banyak. Padahal depa lah tuan-tuan, hari ni punca jadi rosak banyak. Mereka lah yang buat hubungan dengan Israel, benarkan negara Israel buat kedutaan di negara mereka. Yang kedua, judi. Sebab tu kita sokonglah ada kerajaan di Malaysia ni, kerajaan negeri, nak menghentikan lesen judi ekor. Tak ada lagi dah, harap-harap kuat lah. Yang awal-awal yang kuat, kena terdesak lagi, tak jadi pula dah. Lepas kita haramkan lesen arak, lesen judi, lepas ni lesen arak pula. Kalau boleh Langkawi tu tak ada arak, bebas arak di Pulau Langkawi tu. Kena buat lah, jangan duk nampak untung ke arak tu, tak ada yang untung lah. Dapat cukai RM100, main jalan rosak RM200, main bangunan rosak, jalan rosak, JT rosak, lagi banyak rosak daripada untung dengan sebab cukai arak tu. Hapuskan cukai arak, Allah gantikan barakah pada kita. Yang ketiga, main perempuan sundal. Sekarang kita sebut GRO lah. Main sabung menyabung, kita kata betting. Bola hari ni pun orang main judi juga, nak tengok Manchester kalah ke menang. Ataupun loteri, ataupun wayang gelap. Yang keempat, main wayang bangsawan. Itu mungkar lah. Okey. Main ronggeng dan berdancing, duk berdancing, haram. Masuklah duk mandi kolam renang, haram. Jantan betina duk campur sekali, mandi kat hotel, ada kolam renang, hak seorang duk bersidai, seorang duk berjemur, yang seorang duk selfie, hak jantan duk teropong, pakat duk berenang dalam kolam renang. Sama lah dengan hak sukan tu, hak pakai sepeda, melompat sana melompat sini, haram lah. Walaupun buat pertandingan Olimpik, walaupun diberi kebenaran, haram tetap haram. Yang ni lah yang kena bising. Hari ni orang duk bising pasal mandi safar. Dia kata mandi sapa. Jadi kita dah tahu dah fatwa tentang mandi safar ni.
Tak boleh. Maksud tak boleh itu apa? Buat perayaan. Tuan-tuan tengok dalam retrospektif sinema tu, dalam YouTube ada gambar mandi sapah. Satu negeri turun dekat pantai, ya, mandi ramai-ramai, buat puja pula, hanyutkan barang di laut. Yang ni yang haram ni. Dan kita rasa benda tu ada lagi tak sekarang? Ada lagi tak orang buat ramai-ramai mandi bersapa kat tepi laut, tepi sungai? Ada tak? Tak ada lah, habis lah. Tak ada siapa yang buat dah kepala lembu pergi sembelih, pergi tauk kat sungai tu, buang sial, buang penyakit. Tak ada lah. Ulama-ulama kita pun dah berdakwah siang malam, jangan buat. Pasal kita tengok tahun 60-an dulu mereka buat sungguh. Mandi bercampur laki perempuan, bawa sembelihan, bawa ancak, bawa segala benda, peranyuk di sungai, di laut. Konon-kononnya ada sial yang nak dibuang. Tak ada lah, alhamdulillah. Itu baru ni ustaz yang kata ada ustaz suruh boleh buat. Dia cerita kalau sekadar nak mandi seorang-seorang dalam bilik mandi lah, apa masalah. Okey, saya ni pun sakit, mandi tak? Mandi tak? Mandi apa? Mandi limau. Buang penyakit tak? Mandi daun bidara. Takkan nak kata haram kot. Mandi daun sintuk. Limau daun sintuk mandilah. Gosok satu badan. Takkan haram kot. Seorang-seorang mandi. Yang salahnya satu kelas kita mandi. Opah cik mandi semua. Kak Som berkembang, saya tolong gosok Kak Som. Yang tu baru haram. Kalau duduk seorang-seorang nak buang penyakit, saya pun ada penyakit. Dan tuan-tuan ni pun saya jumpa ya ustaz perawatan Islam, apa tuan-tuan buat? Dia ambil limau. Ambil limau 6 biji, 9 biji, kemudian daun sintuk, daun bidara, campur sekali dengan air sebotol. Mandilah. Buat apa tu makcik? Mandi ubat. Buat siapa? Nak buang penyakit. Bolehkah penyakit tu dibuang dengan limau? Dia tanya pula. Penyakit tak boleh dibuang dengan limau. Yang membuang penyakit tu Allah. Yang tu ikhtiar. Salahkah mandi dengan limau? Tak salah. Limau tu untuk menghilangkan bau badan. Sebab ada gangguan yang datang daripada jin. Dan jin dia kenal kita melalui bau badan. Dan fungsi limau ialah menghilangkan bau, supaya dia dah tak dapat kenal lagi bau kita. Itu tujuan dia. Bila badan kita segar, aroma dia pun segar, terapi dia pun segar, sihatlah mudah-mudahan. Ni dah lah sakit, malas mandi pula. Malas mandi. Kita pergi ziarah dia pun Allah busuk. Tak kata kat dia lah, dia tak larap jalan ke bilik air. Yang bela tu lah tolong mandikan. Ambil pipe tembak atas katil tu. Taklah macam tu. Lap lah. Bila lap pakai bedak sejuk, tukar baju lain, cadar dia pun lain, kita rasa apa? Bersih, segar. Mak kita buat macam tu. Kita yang ziarah ni pun seronok tengok baju dia bersih, cadar dia bersih. Seronok. Berbeza dengan orang yang cadar tak tukar dah 6 bulan, dia tak mandi 8 hari. Bila nak sihat? Bila nak sihat kalau tak mandi? Gitu maksud dia. Jadi janganlah nampak hak yang tu je ni, hak terang haram, terang tu. Jim ramah tu haram. Melompat, terkangkang, terkoyak depan orang tu apa? Yang ni lah yang ustaz-ustaz dia kena bising. Semua pakai diam. Kena cakap lah. Apa hukum kolam renang duk terjun melompat, dia terjun naik balik, kena cerita haram. Selesai masalah. Susah kan nak sebut haram? Jadi hak kita duk cakap benda yang bukan lagi jadi isu, tapi isu yang besar, mungkar yang besar depan mata kita tak nampak. Diam, tak kata apa. Baik. Membuat riba dan memakannya, itu mungkar.
Tak semayang, mungkar. Tak puasa, mungkar. Kalau nakir, kubur. Mungkar, nakir lain. Ni mungkar saja, jangan pun nakir pula. Tu yang saya sebut hari tu, dulu saya pergi ceramah ni. Satu YB main ceramah, resmi ceramah ni. Ceramah agama ini merupakan satu usaha amar ma'ruf, munkar nakir. Sudah. Mana pula amar ma'ruf munkar nakir? Amar ma'ruf nahi munkar. Dia lagi belasah amar ma'ruf munkar nakir. Tidak membayar zakat, mungkar. Dan lainnya daripada beberapa banyak perkara dosa, semuanya itu bernama mungkar. Tak diubah benda ni. Dia mari. Apa mari? Balak. Tak ada pun ustaz. Elok je kita orang. Tak ada tanah runtuh pun. Tak ada banjir pun. Topan tak ada pun ustaz. Elok je, kami elok je ustaz. Tak ada bala pun. Makcik dari mana? Dari pasar raya. Beli apa? Ayam. Macam mana harga dia? Ya Allah ustaz, oi. Yang tu tak bala. Harga barang naik tak bala. Cabai naik, sawi naik, ayam naik. Lagi apa lagi naik? Bawang pun naik. Sayur-sayur habis pakat naik ni. Punya mahal sekarang ni. Itulah bala. Duit ada tapi tak mampu nak beli. Duit kita semakin kecil. Dah lah pencing kecil. Nama bawah kecil. Makin kecil duit kita. Yang ni mahal, yang ni mahal, yang ni mahal. Dah cakap lah, tolong buat persiapan akan naik sampai 100 ke 300%. Siap habaq lagi tu. Kamu dilantik jadi menteri, jadi kerajaan, bukan tukang umum harga nak naik. Tak selesaikan masalah ni. Ada yang pergi umum pula, harga ayam dijangka naik, tapi harga babi kekal ya. Babi pula kekal. Kami bukan makan babi. Itulah balak dia. Jadi jangan kita hari ni nampak balak ni ribut topan, gempa bumi, tanah, landslide apa semua ni. Termasuklah kekurangan wang, kekurangan nilai pada wang kita, pada nilai untuk kita nak membeli barang-barang jadi mahal, jadi susah. Maka segala mungkar itu apabila dibiarkan dan didiamkan orang-orang memperbuatnya, tidak dilarang, tak ada siapa menasihatinya, sama ada ulama tak nasihat, dan orang-orang yang berkuasa pun tak peduli, dan tahukan haram berdosa daripada segala perkara itu tapi didiamkan, nescaya mustahik. Mustahik maknanya berhak Allah Ta'ala menurunkan azab di dunia, atau hampir turunnya azab. Sebab tu kita takut hari ni ulama-ulama diam, tak kata apa. Mana ulama yang cakap sakit, mana yang tegur dapat surat. Tu nasib baik dapat surat ya. Kalau ke dalam pakat diam, tak kata apa. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Abi Bakrin As-Siddiq annahu qala ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Diriwayatkan daripada sahabat yang rapat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi mertua kepada Nabi, malah menjadi khalifah Rasul yang pertama selepas wafatnya Nabi, namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dia, hai sekalian manusia, sesungguhnya sekalian kamu membaca akan ayat Al-Quran yang kira-kira maknanya begini:
Hai sekalian orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lazimkan oleh sekalian kamu akan kemaslahatan dirimu daripada apa-apa yang disuruh oleh Allah, seperti solat, puasa dan berbuat sebarang jenis ketaatan, dan menjauhi segala maksiat. Hendaklah sekalian kamu melazimkan diri berada dalam demikian, maka tiadalah boleh memberi mudarat kepada kamu oleh sesiapa yang sesat apabila kamu telah mendapat petunjuk dan apabila kamu telah berjalan ke atas ketaatan. Itu ayat Quran tu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tetap berada di atas diri kamu dengan melakukan ketaatan. Jangan berganjak, jangan mengubah, jangan mengundur daripada ketaatan. Pegang kuat-kuat. Kenapa? La yadurrukum, tidak ada siapa yang boleh memberi mudarat kepada kamu, man dalla, daripada sesiapa yang sesat, idza tadaitum, bila sudah Allah berikan hidayah kepada kamu. Orang jahat nak buat apa pun tak jadi. Kalau Allah dah pelihara kita, kalau Allah dah jaga kita dengan hidayah yang diberi, maka kata Nabi, kata Allah, buat amalan, teruskan amalan. Tak boleh buat apa kepada kamu oleh mereka-mereka yang sesat terhadap kamu. Habis kuat mati, habis kuat sakit, lepas sakit lega balik. Kalau mati tak apa, mati syahid, duduk dalam kubur hidup, duduk di alam barzah tu hidup. Orang kat syahid bukan mati, orang syahid dia tak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, bahkan mereka tu hidup di alam mereka, lagi seronok pula, tak payah cocok. Orang mati syahid duduk aman tenteram. Dia apa masalah kita? Kalau mereka buat kita, alhamdulillah. Macam Hamka sebut, kalau mereka penjarakan aku menulis di dalam penjara, aku beribadat dalam penjara. Kalau mereka bebaskan aku kembali berdakwah. Kalau mereka bunuh aku, alhamdulillah aku dapat syahid. Tak jadi apa kepada orang yang beriman, kalau apa orang jahat nak buat pada dia pun. Baik, yakni kata dia, jikalau semua orang berbuat maksiat dan kamu saja yang berbuat taat, nescaya tiada memberi mudarat akan kamu maksiat dan sesat mereka itu, kerana masing-masing dosa masing-masing yang mendukung menggalasnya. Nampak disebutkan, kalau sepakat beribu orang yang buat maksiat nak hentam kita, tak ada apa, kata Allah, kamu teruskan buat ibadat. Mereka tak boleh buat apa, Allah jaga kamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, janganlah sekalian kamu, hai orang yang beriman, faham dan reti ayat itu sekadar itu sahaja. Yakni dipahamkan apabila kamu berbuat taat seorang diri dan tak pedulikan orang lain, maka lepaslah kamu daripada siksa Allah. Bahkan hendaklah kamu ingat, kamu jaga, ada lagi persoalan atas batang leher kamu. Ni dia. Ada lagi mas'ulun. Apa dia makna mas'ul? Persoalan, soal, tanggungjawab, persoalan atas batang lehermu, iaitu apabila kamu ada kuasa melarang berbuat, maka kamu tiada larang, nescaya Allah Ta'ala menurunkan azab atas sekalian kamu yang berbuat taat dan yang berbuat maksiat, sama-sama dapat balak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu orang yang berbuat taat kena tegur, orang yang ada kuasa kena cegah, kena larang, bukan dibiarkan, kena diubah, bukan makin sokong pula. Okey,
Hari ni nama arak pun nama orang Melayu, nama arak pun nama timah. Diam tak kata apa. Boleh nama lain ke, Josephine ke, kan banyak lagi yang boleh pun nama lain, N ke. Ini kata buh timah siapa. Lepas ni leha pula. Dia tengok orang Islam tak marah pun, buh nama timah. Lepas ni leha, tak pun gaya dia pun. Apalah nak jadi kita ni. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Dan sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sekalian orang, bahawa sekalian orang apabila melihat mereka itu akan seseorang yang zalim, maka tiada ditegah mereka itu apa-apa yang dikerjakan oleh si zalim itu, nescaya hampirlah balak akan diratakan kepada mereka dengan dera daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ni makin banyak ni kezaliman terang-terangan ni, yang nak kena buang kerja, yang kena gugut, yang kena ambil tindakan, yang dipaksa. Dah tahu sakit dipaksa juga ambil lalah mati. Kita buat zalim pada orang dan tak ada siapa nak cegah. Yang berkuasa tak mencegah, dia sibuk tukar welfare. Hak di bawah ni duk mengadu lah, susah, kami ni susah. Tak ada siapa nak peduli, susah. Kami ni susah lah, barang mahal. Orang tak cakap aku suka hampa. Kami ni susah, tak boleh cakap ni, lepas cocok ni tak boleh berjalan, diri tegak pun tak boleh ni, kau suka hampa. Bukan lagi masalah kepada orang yang ada kuasa. Segala keluhan, segala rintihan, segala permasalahan bukan lagi masalah mereka. Kalau macam tu kata Nabi, bala akan rata sampai pada kamu. Dan balak ni sampai pula bukan pada semua orang yang buat jahat. Yang duduk di pondok ngaji pun kena balak. Tok lebay hak main sembahyang pun kena juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, takutlah kamu, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan balak yang akan turun, dan bila dia turun, dia tidaklah mengenai orang yang berbuat zalim sahaja, malah dia akan merata kepada semua orang, baik yang buat zalim ataupun yang buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah ke-44. Negeri yang penuh dengan kejahatan lebih utama diturunkan bala oleh Allah Ta'ala. Dengan kerana ini dalam masalah 43 menyebutkan, orang-orang yang melihat seseorang berbuat zalim serta dibiarkan, nescaya umum kena bala, sama ada orang yang taat ataupun orang yang maksiat, dua-dua. Hari ni bila harga barang naik lah, semua orang susah tak? Hak baik pun susah, hak jahat pun susah, sama ya. Allah turunkan, mari kepala air turun daripada bukit, sama tak semua kena? Semua kena belakang. Dia tak kira siapa, Tok Lebay pun kena, Tok Imam pun kena, kaki todi pun kena. Maka pada negeri yang penuh dengan kejahatan dan maksiat dan segala kerja yang keji pada syarak, tidaklah lebih utama turun beberapa bala, manakala tidak dilarang dengan sebenarnya. Bila tidak dicegah, tidak dilarang, maka halal kepada kita bala sampai. Okey, masalah maksiat tidak harus didiamkan. Sesungguhnya pada masalah 43 menunjukkan tiada harus didiamkan daripada daripada melarang perkara yang mungkar. Tak boleh diam. Istimewa pula pemerintah Islam
yang cukup ada kekuasaan di dalam tangan wajib mencegah. Tutup kilang arak, tarik balik lesen arak, lesen judi semua, bukan tambahkan lagi lesen. Kuasa dah di tangan, buat. Batalkan segala sukan-sukan yang mendedahkan aurat, bercampur lelaki perempuan. Ini duduk dalam masjid kena tangkap seramai-ramai. Mandi kolam renang tak tangkap, berpeluk menari berjoget dalam kolam ramai-ramai. Tak takut kat Tuhan ke? Allah Ta'ala turunkan bala ni. Dan ulama yang boleh memberi jaga dan memberi takut dengan beberapa nasihat dan ingatan hukum-hukum syarak, malah bermacam-macam pengetahuan yang ada dalam dadanya, membiarkan orang-orang negeri mengubahkan mungkarnya kepada yang disuruh oleh Allah. Dua ni yang kena tegah ni, ulama dan pemerintah, ulama dan umara, umara dan ulama. Tapi kalau dua-dua ni berpakat diam atas kejahatan, memang elok. Kita ni rasa selamat lagi lah, ada lagi orang cegah kemungkaran, ada orang berani lagi menegur, ada orang berani lagi pesan yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Sampai satu hari nanti, tak tahulah, kalau ulama-ulama hak baik ni mati semua, yang berani menegur ni dah tak ada, apa akan jadi pada manusia? Pakat diam. Sesungguhnya zaman kita ini ialah zaman yang sehabis-habis cukup perkara larangan syarak itu meratai negeri dan desa. Habis zaman 60, 50-an, 60-an, 70-an tak merata lagi maksiat macam kita. Dulu mana nak ada jumpa karaoke. Habis-habis kuat sangat main wayang, tengok wayang. Habis kuat tahun 50-an tengok P. Romli dengan Kasman Buti. Sekarang wayang bukan setakat di panggung, wayang sekarang dalam rumah. Tak payah keluar rumah lah nak tengok cerita apa. Kalau dulu nak dapat ke orang buat konsert, seksa. Nak dapat joget Pok Ye tu ke. Sekarang nak tengok konsert dalam rumah, tak payah lagi nak pergi dah. Kalau buat konsert orang tak pergi dah, orang tengok dalam rumah. Dulu kalau nak cari kejahatan susah, hari ni orang nak cari kejahatan macam order makan. Sekitar COD makan, laksa sarang. Mereka pula order orang hantar sarang. Zaman sekarang ni kat Som, delivery punya. Apa nak jadi zaman kita ni? Dia kata baik di pekan, baik di desa, merata maksiat. Zina berterang-terang dengan disediakan nyata-nyata tempat rumah sundal. Ada negara di Eropah yang menghalalkan persundalan, diberi lesen, malah dapat perawatan, simpanan, sokso semua ada dapat. Macam kita lah, pekerja dapat sokso, tempat dewan pun dapat lah. Pekerja-pekerja industri dapat, dihalalkan. Makan riba meratai besar dan kecil, mulia dan hina. Beli kereta, beli rumah, buat pinjaman, buat loan, saham. Dia tak kira lah, kalau saya tak beli tak merasa, kalau saya tak buat loan tak merasa kereta. Tapi ni riba ni, tak apalah sikit je, tak apa kata. Allah berperang, isytiharkan perang dengan riba. Hang kata tak apa. Sama ya Ustaz, Islamik dengan riba sama. Dia kata bayaran Islamik lagi mahal pula dah riba pula.
minum arak berterang-terang jua, di mana ceruk sekurang-kurang minum bir. Tak malu lah, boleh buat live dalam YouTube, TikTok, ramai-ramai minum arak. Pajak judi banyak, dan macam-macam rupa pajak judi berlaku segenap masa, seperti loteri, bertaruh sabung menyabung, dan bertaruh lumba kuda, dan lain-lain daripada macam-macam dosa besar. Maka sekalian itulah yang disuruh syarak melarang dan menegah kepada ulama dan orang-orang besar dan pemerintah muslimin dan siapa-siapa yang ada kuasa. Tolong tegah larang. Tidaklah boleh masing-masing tutup mulut, buat tak tahu dan tak peduli. Kerana didiam dan tidak peduli, tidaklah ia mengubah segala perkara mungkar, bahkan seolah-olah dia redha dan dia suka dengan perbuatan mungkar. Masalah 46. Bala yang diturunkan ke atas umat Muhammad di dalam masa dunia ini amat banyak dan macam-macam. Akibat daripada tidak mencegah kemungkaran, maka bala akan sampai. Apa dia? Tetapi tiadalah berjagal-jagal. Berjaga-jaga ni apa Kak Som? Tidaklah berterang-terang, macam turunnya seksa atas Nabi dulu-dulu. Kalau banjir, cuba tengok umat Nabi Nuh, cuba tengok umat Nabi Lut. Allah terbalikkan bumi. Cuba tengok umat Nabi Saleh, sampai Allah kata seolah-olah mereka tu tak pernah hidup dalam dunia, Allah hancurkan. Cuba tengok umat Pompei, turun gempa bumi, Vesuvius, mati bergelimpangan, sekelip mata mati. Maka kata dia, taklah turun balak macam tu pada umat Nabi Muhammad. Ada tak banjir? Sekalian tempat sahaja. Ada tak tanah runtuh? Ada. Ada tak ribut topan? Ada gunung berapi? Ada. Tapi taklah merata macam umat dulu-dulu. Sekali dia turun gunung berapi, tak jumpa apa dah Pompei. Jumpa balik beratus tahun lepas tu orang gali balik, jumpa mayat. Mayat yang minum arak, mayat yang sedang meliwat jadi batu. Yang tu betul ada batu si tanggang tu. Tapi hak tanggang hak tu tepi pantai tu kita tak tahu lah batu apa. Tapi yang orang jumpa hak di Pompei tu dibalut dengan lava gunung berapi, memang batu sungguh. Macam-macam bentuk orang yang Allah Ta'ala turunkan balak. Dan ada yang dilingkupkan bumi, yang ke atas ke bawah, yang di bawah ke atas, seperti taufan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Satu dunia tenggelam, selamat satu kapal. Tetapi diturunkannya dalam keadaan tak nampak kepada umat kita ni. Balak dia tak perasan, bahkan tiba-tiba merasai dera dan susah. Macam sekarang, tak sangka-sangka susahlah nak menafas. Susah, kita dah lah semput, suruh pakai 2 lapis pula. Sangka tak kita jadi macam ni? Nak peluk menantu pun tak boleh, nak belaga pipi dengan menantu tak boleh. Daripada jauh ya begitu. Mak pun sambut lah, kata mak. Pasal apa? Orang tak bagi saman 1000. Nak bersalam lepas sembahyang pun tak boleh. Nak buat kenuri lepas sembahyang pun tak boleh. Habis-habis sembahyang perambat balik. Nak akad nikah pun tak boleh. Berapa kali tunda. Tak pernah sangka ni, tiba-tiba dia mari. Ni Nabi sebut dalam kitab. Siapa sangka macam tu? Mati pun tak boleh tengok, ziarah pun tak boleh pi pada orang sakit. Tu nama dia bala. Tuhan turun pada kita. Dan tiba-tiba rasa sempit. Berapa lama kita ni sempit, duduk dalam rumah tak boleh keluar.
bumi punya luas. 2 tahun duk cokoh dalam tu, nega tutup, kedai tak buka, buka sat, ni nak tutup balik dah, main macam-macam pula ni dah, keron-keron pula dah, menatang apa pula dah, nak sebut pun tak erti. Pas satu rasa raya ni duduk rumah pula kita. Raya orang lain seronok boleh berjalan, main raya sendiri buat semprit, sendiri makan, sendiri sempit, sendiri sembelit, duduk dalam tu. Aduh. Dan meleset, ekonomi meleset. RM50 sekarang boleh beli apa? Apa pun tak ada. Cikedis boleh, cikedis pun tak ada. Beli sayur mahal, elok sayur mahal, ikan mahal, ayam mahal. Ustaz Kazim tak hantar pula. Waktu tak mahal dia sibuk hantar. Waktu mahal ni dia senyap. Hari Sabtu tak hantar, hari Ahad tak hantar. Aku malas nak pergi beli dah. Hari tak mahal hari tu sibuk ngantar sat udang lah, sat ayam lah, sat ikan lah. Dah mahal ni dia pun senyap. Baik. Dan terkadang-kadang diturunkan balak secara terang-terangan. Yang tadi sembunyi-sembunyi, tak terasa, tiba-tiba yang main. Kadang-kadang balak tu secara terang-terangan. Tanam-tanaman tiada diberinya berkat, mai padi kena bom, serangga makan padi, meletup padi tu, batang-batang dia rosak, buah-buahan tak menjadi, habis dimakan ulat. Ada kalanya diturunkan balak, padi habis dimakan tikus dan ulat. Dari mana tak tahu, datang ulat punya banyak. Banyaknya ulat, tak tahu nak abang lah, belalang mari tak tahu duk tang mana. Sebelum ni dia duk tang mana, sekali dia turun makan padi tu habis. Lepas tu dia terbang pergi ke mana pula tak tahu. Ni kita kadang-kadang jadi pelik. Habis tak nampak daun, nampak ulat. Daripada mana datang ulat ni? Kemarin tak ada pun, dia menyuruh tang mana. Ataupun kadang-kadang kata dia buah-buahan tidak subur, tanaman tidak subur. Hari ni orang dah kata dah, ayam tak diternak, tak boleh ternak, harga mahal, makanan dia mahal, ayam orang tak mau bela. Ada yang kata ayam mogok, tak mau membesar, macam-macam lah alasan. Atau keluar padi sambang, padi gemuk-gemuk, rupanya tak ada apa dalam padi tu, padi kosong, padi angin. Atau diturunkannya balak seperti penyakit hawar, sampar, taun, corona. Tambah sikit lagi. Kita ni masa tu tak ada corona lagi, kita tambah corona, Corolla, Toyota, Altis, begitu ya. Sampai nak salam tak boleh ni. Yang herannya laki bini boleh tidur pula, tu yang pelik. Anda faham tak faham tak? Atau diturunkan bermacam-macam penyakit yang bukan-bukan. Atau diturunkannya hujan berpuluh hari melemburkan tanah, tanam-tanaman, menggaramkan bumi dengan banjir dan bah yang besar, nama dia tsunami. Menggaramkan tu, nampak? Masin habis bumi ni, air laut naik ke atas. Bila air laut naik ke atas, tuan-tuan nak tanam padi apa? Tanah dah masin. Hingga menggendalakan kerja, atau mematikan hidupan, atau lain daripada balak dan seksa yang tidak nampak dengan mata kepala. Kemudian seksa itu tidak sahaja mengena orang jahat, tetapi meratai juga orang yang soleh. Semua bakat kena. Sebab apa? Sebab pemerintah dan ulama tidak mencegah kemungkaran.
Dua punca ni. Kalau dua-dua ni diam, halal lah bala-bala yang kita sebutkan tadi ni. Baik, bab yang ke-9. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan menyuruh berbuat baik dan menegah daripada berbuat kejahatan. An Huzaifah bin Al-Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, demi menyuruh sekalian kamu berbuat baik dan demi menegah kamu daripada kejahatan, atau demi hampir Allah bahawa menurunkan kamu akan dera daripadanya, kemudian berdoalah kamu, maka tiada dimustajabkan doa pada kamu. Ini satu hadis apabila kemungkaran tidak dicegah, kemaksiatan tidak dicegah. Di antara bala yang Allah Ta'ala turunkan ialah doa tidak mustajab. Ketahuilah wahai saudaraku, kebaikan ialah tiap-tiap sesuatu yang disuruh Allah memperbuatnya, maka itu dikira sebagai kebaikan. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat benda yang baik, itu adalah benda baik. Nama dia kebaikan, ketaatan. Dan itulah banyak. Dan dipanggil orang dengan masyhur, perkataannya ialah taat. Taat. Dan tiap-tiap yang dilarang dipanggil maksiat. Kadang-kadang dipanggil jahat, kadang-kadang dipanggil mungkar. Taat lawannya maksiat. Tidaklah lebih besar manfaatnya dan tiadalah yang lebih maslahah daripada menyuruh orang berbuat yang disuruh oleh Allah. Dia kata benda yang besar pahalanya, yang besar manfaatnya ialah mengajak orang jadi baik, menyeru orang jadi baik, dan melarang orang mengerjakan yang ditegah oleh Allah, iaitu kejahatan. Ini adalah usaha yang terbaik. Ajak orang jadi baik dan cegah kemungkaran. Inilah perbuatan paling baik. Jangan tak nampak benda ni baik. Sebab hari ni orang nampak baik. Baik tu apa? Main badminton, dapat menang, mengharumkan nama negara. Padahal dia seorang yang dapat duit kalau dia menang. Kita ni dapat apa kalau dia menang? Dia menang pingat emas, kita dapat apa? Dapat tengok je lah. Tapi yang itulah yang diusung kata baik. Yang baik ni Allah Ta'ala sebut ni, mengajak orang jadi baik dan mencegah kemungkaran. Itulah perbuatan baik. Tapi yang ni tak dianggap baik sekarang. Mengajak orang jadi baik, mencegah kemungkaran tu dianggap jahat. Kecoh je dia ni. Orang nak jadi perempuan pun kecoh. Ini transwoman tau. Oi. Orang nak cegah dia supaya jangan buat jahat, dia marah kita balik. Nampak tak? Kalau orang sokong dia, dia akan anggap ni baik, ni faham masalah aku, dia faham. Hang tak usah cakap banyak lah, hang duduk 4 hari, jantan lah. Duduk 4 hari tak payah buat apa, duduk saja tak payah buat apa, jadi jantan. Misai tumbuh, janggut pun keluar. Yang sekarang ni kamu tak ada misai janggut tu sebab kamu duduk cukur tiap hari, duduk pakai krim, pakai apa semua, duduk seminggu tengok.
Kamu tu jantan. Nak kata perempuan juga. Tu yang dalam cerita apa ke? Orang lelaki-lelaki ni naik kapal, terkandas di sebuah pulau. Duk seorang-seorang dia. Sunyi tak? Sunyi. Lepas tu dia nampak ada seorang pula terapung-rapung di pantai, seorang perempuan. Oh, seronok lah perempuan. Tariklah duduk dengan dia, bagi makan sihat perempuan ni. Dah duduk berdua. Apa lagi? Lepas 4 hari lari jantan tu. Pasal perempuan hak terdampar tu tumbuh misai. Rupanya jantan juga hak mai tu pondan. Jatuh kapal lagu mana tau. Tengok aku tengok rupanya jantan dua-dua. Jadi ni yang berlaku sekarang ni. Hak nak cegah kemungkaran tu dianggap jahat. Jadi terbaliklah. Bermula menyuruh orang yang mengerjakan yang disuruh Allah ialah menyuruh mereka itu mengerjakan apa-apa yang difardukan oleh Allah daripada ibadat tubuh, badan dan harta. Ajak orang pergi semayang, ajak orang pergi puasa, ajak orang zakat, ajak orang naik haji. Bagus tu, bagus. Tapi orang macam ni sekarang ni jadi perhatian. Orang yang duk ajak-ajak macam ni orang tak suka. Yang tak suka pun ustaz juga. Saya orang duk hantar mesej macam-macam dalam Facebook lah apa. Saya kata saya malas komen. Dia kata ada satu orang ni, dia duk kata Ustaz Kazim ni sakit apa. Kalau ada sakit pergilah jumpa pakar. Kaki bengkak lah, kaki tak boleh berjalan. Dia ni jumpa saya pun tak, main menyembang dengan kita pun tak, kenal pun tak, tengok sakit kita pun tak, tiba-tiba nak reaction dalam YouTube, dalam TikTok. Dia tengok sakit kita pun tak, dia iring kita pergi hospital pun tak, dia tak dengar pun doktor kata apa, tiba-tiba dia nak sebut kita ni sakit mengada-ngada. Saya undanglah dia ni mai duduk dengan saya seminggu. Teman saya ke hulu ke hilir, tengok sakit macam mana. Mai duduk dengan saya, tidur dengan saya. Tengok tidur ke tidur. Tidur tak saya. Bagi kat saya ubat tidur 10 biji sekalipun, mai saya makan. Tak tidur. Bagi tahu doktor mana yang saya nak pergi, pakar mana yang nak rawat masalah sakit saya. Oh, dia kata kita tak jumpa doktor pakar. Saya mula-mula sakit jumpa pakar tu supaya tak timbul fitnah. Dia pula pergi buat react dalam YouTube dia apa semua. Dia kata Ustaz Kazim jumpa doktor pakar sekali je, lepas tu pergi jumpa hal lain pula. Bagi tahu berapa kali aku nak jumpa doktor pakar apa. Hak nak merawat muka saya ni, badan saya pun 3 doktor pakar. Hak kaki saya bengkak hari pun 3 doktor pakar. Dan mereka pun tak tahu sakit apa. Bila dia operate kaki, tak ada darah, tak ada nanah. Itu tuan-tuan nak kata apa? Saya kata tak payah MRI lah. Saya dah masuk MRI 4 kali lah, 5 kali saya tak mau. Habis badan saya rosak. Tapi puak-puak jenis ni tak reti. Dia kerja nak hentam ustaz. Pergi hentam, pergi buat reaction tentang sembahyang berjarak dengan mandi kolam ramai-ramai. Buatlah reaction. Kenapa sembahyang berjarak, main bola boleh rapat-rapat? Pergi buat yang tu. Lagi besar daripada buat cerita Ustaz Kazim sakit kaki bengkak. Dia tak tengok bengkak lagu mana, dia tak tengok darah lagu mana. Ni orang macam ni. Sepatutnya bantu, tolong orang yang berdakwah. Ni tak mengajak orang lain membenci pendakwah. Dan dia pula mengaku dia pendakwah. Baik. Yang kedua,
menyuruh menuntut segala fardu ain dan segala fardu kifayah, dan melazimkan sidang ulama ahli sunnah wal jamaah dan bersatu hati. Nampak? Mengajak orang tuntut fardu ain, fardu kifayah, dan mengajak orang berpegang dengan sidang ulama ahli sunnah wal jamaah, bukannya menolak mazhab, bukannya menolak Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Hari ini mereka ni berjuang menolak ulama, dikatanya Syafi'i sesat. Sepatutnya mengajak orang bersatu hati, bukan berpecah belah, bersepakat, bersetuju hati dan bersatu i'tiqad, bersatu mazhab, bertegur-tegur sapa, berkasih-kasihan, sama-sama mengembangkan salam, Assalamualaikum di antara muslimin, kecil besar, tua muda, laki perempuan. Sepatutnya macam itu. Ini tidak, diajarnya membenci kepada mazhab, jangan ikut mazhab dan sebagainya. Disuruhnya yang muda menghormatkan yang tua, dan yang tua kasihankan yang muda. Saya ni tua lah, muda-muda hari ni kurang hajar dengan kita. Kalau tak nak hormat saya sebagai ustaz ke apa, saya pun tak suruh, tapi hormat sebagai orang tua. Baru setahun jagung, pandai kata hak ni tak betul, hak ni tak betul. Dan disuruh berziarah-ziarah dengan mak bapak. Lah tak boleh ziarah pula. Kaum kerabat, adik kakak, saudara mara, berhubung kasih, ambil tahu, tanya menanya akan khabar sakit demam dan hal ehwalnya, dan anak isterinya, dan susah senang apa-apa saja tolong. Dan disuruh berkasih-kasihan dengan memberi, berjamu-jamuan, membawa buah tangan yang dibagikan kepada anaknya atau siapa yang dikasihinya, berikan nasihat dan tolong ajarin anak buahnya. Ini adalah sebahagian daripada ketaatan dan kebajikan yang disuruh akan dia. Kena suruh. InsyaAllah lepas ni kita tengok pula apa larangan, apa tegahan yang patut kita perjuangkan. Jangan buat, jangan buat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.